Kita dah masuk ke ayat yang ke-9 tadi. Baik, jadi daripada ayat 1 sampai 5 sebentar tadi, kita dah tahu bahawa Allah memuji diri dia sendiri. So kita lebih-lebih lagi lah perlu memuji Allah SWT. Antara sebab yang paling utama ialah kerana Allah telah kurniakan kita dengan nikmat hidayah lah. Nikmat hidayah itu adalah nikmat yang paling besar di sisi Allah SWT. Dan kita sebagai hamba dia, dan dia sebagai kita punya Tuhan, sebagai master kita, kita ni slave, kita kena ikut apa saja petunjuk yang Allah beri kat kita. Dan cara untuk kita kekalkan diri kita dalam hidayah ialah dengan mengikut kitab dia lah, dengan mengikut kitab dia, dengan dipandu dengan sunnah Nabi dia SAW. Kerana hanya Nabi Muhammad lah yang mengenal Allah SWT, yang lebih kenal Allah SWT, lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran itu diturunkan kepada baginda SAW. Dan Quran ini sebagai bimbingan, dia lurus, bimbingan yang lurus untuk membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia, untuk bagi tahu kat kita macam mana kita nak jalankan kehidupan kita di dunia ini, apa hak kita, apa hak orang, dan apa yang kita perlu buat di muka bumi ini. Semuanya telah diberitahu Allah asasnya dalam Al-Quran, sebagai apa? Khabar gembira dan sebagai pemberitahuan bahawa ada balasan yang buruk kepada orang yang ingkar. Dan kelak untuk orang yang beramal soleh akan dapat akan dapat balasan yang baik di syurga, dan kita akan kekal selama-lamanya di akhirat kelak. Dan Quran ini juga turun untuk membersihkan segala tanggapan-tanggapan yang salah, apa saja benda khurafat, apa saja perkara syirik, apa saja amalan nenek moyang yang bertentangan, haruslah wajiblah ditinggalkan, ikutlah kepada panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga dalam sini juga sebagai peringatan juga kepada Nabi Muhammad supaya tidak bersedih hatilah dalam penolakan kaum-kaumnya terhadap berdiri baginda. Dan itu juga peringatan kepada kita juga sebagai pendakwah-pendakwah supaya supaya tidak bersedih hati, supaya tak ambil puak sangatlah apa orang cakap kepada kita. Sebab sunnatullahnya, apabila kita sampaikan satu benda yang berlainan daripada masyarakat, benda tu baik, pasti akan dapat penentangan di awalnya. Tapi bukan semua penentangan, pasti juga ada orang yang akan menyokong. Ingat, apa yang kita sampaikan itu bukanlah untuk mencari populariti, bukannya untuk supaya orang sayang kat kita. Sebab kita berdakwah ini untuk menyampaikan apa yang benar. Itu sahaja. Sebab dia bukan janji kita berdakwah kita akan orang akan ikut kita. Tak. Kadang-kadang elok-elok orang sayang, nanti dia jadi orang benci. Sebab kita betulkan amalan masyarakat yang salah, berkurafat pun orang marah kita. Orang tu saya kata, aku lebih dulu makan garam daripada kamu kan. Tiba-tiba orang datuk nenek moyang aku semua tak cakap apa-apa, tiba-tiba kau pula pandai-pandai nak cakap kan. Jadi kita akan dibenci pula oleh masyarakat. Tapi walau macam mana pun, jangan melatah, jangan orang kata kita jadi bermusuh pula. Semuanya perlu disampaikan dengan perlahan-lahan dan penuh hikmah lah. Kita kadang-kadang dakwah muda-muda, kita pula jadi marah, kita jadi melenting, akhirnya kita pula termakan umpan pula. Jadi eloknya kita menyampaikan dengan baik, akhirnya terus orang lain tolak pula. Jadi akhlak kita tetap kena jagalah. Macam guru saya kata perlu didahulukan akhlak tu daripada ilmu kan. Sebelum kita belajar ilmu, kita kena belajar akhlak, baru kita boleh dapat sampaikan ni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu masuk ke dalam hati manusia. Amin. Baik. Kemudian sampai Allah akan beritahu dunia ini memang sebagai ujian, sama ada ujian baik atau ujian yang buruk, sama ada kesenangan atau kesusahan, semuanya akan diuji oleh Allah. Semuanya Allah sebenarnya adalah ujian Allah SWT. So kita duduk di dunia ini memang sebagai ujian. Memang Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Kenapa Allah nak uji kita? Memang Allah turunkan kita untuk ujian. Itu je jawapan dia. So dan Allah juga beritahu sebenarnya dunia ni sementara je, nanti Allah akan jadikan muka bumi ni sebagai tanah yang tandus lagi kering. Of course ujian ni macam-macam, dan ujian akhir zaman seperti kita tahu awal-awal ni lagi dahsyat dah. Allah turunkan benda pelik-pelik. Dajjal turun, Ya'juj Ma'juj turun, dan Dajjal memang datang dalam keadaan yang betul-betul dahsyat. Dia panggil hujan, turun hujan. Dia minta rumput tumbuh. Lagaknya seperti itu Tuhan. Saya kata saya, lagaknya seperti dia bukan Tuhan. Lagaknya seperti Tuhan, Allah bagi kat dia sebagai ujian. Semoga Allah lindungi kita. Kalau kita tak ada zaman tu, semoga Allah lindungilah anak cucu cicit kita daripada fitnah ni, terutama fitnah Dajjal tu. Baik.
So masuk ke ayat yang ke-9, Allah kata, bila Allah dah cerita bahawa satu hari nanti Allah akan jadikan muka bumi ni sebagai tanah yang tandus lagi kering, yakni habis hancur kiamat apa, kemudian nanti Allah akan elokkan balik, maksudnya Allah akan ganti dengan dunia yang baru. Maka Allah cerita mengenai ayat ke-9, Allah cerita mengenai Ar-Rakim ni. Adakah engkau mengira, kata Allah, bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai Ar-Rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua, ashabal kahfi itu dan yang Ar-Raqib itu termasuk tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Kenapa timbulnya ayat ni? Seperti yang kita dah bincangkan tadi, datang diutusnya orang Quraisy ni untuk pergi berjumpa dengan orang Yahudi ni di Madinah, tanya kepada mereka berkenaan betul ke Nabi Muhammad ni. So mereka suruh tanya 3 perkara kan. Apa perkara yang pertama tadi? Dia suruh tanya mengenai pemuda tu. Yang kedua dia suruh tanya mengenai arwah. Yang ketiga dia suruh tanya mengenai apa tu, Iskandar Zulkarnain, dan mengenai orang yang menggembara. Dia suruh tanya yang tiga-tiga, dan Nabi boleh jawab 2 dan Nabi tak dapat jawab 1. Itu menunjukkan dia Nabi lah. Sebab Yahudi tahu sepatutnya dia tak boleh jawab apa tu roh, sebab roh tu hanya rahsia Allah. Tapi pandai Yahudi dia cakap apa? Dia tak kata cerita, dia kata dekat arah Quraisy Nabi akan jawab. Kalau dia tahu dia akan jawab semua. Ternyata dia tak boleh jawab satu. So mesti akan menimbulkan ragu-ragu je. Apa pun orang kata Nabi tak tahu juga kan. Macam mana pun kita tak boleh nak please semua orang. Itu yang sebenarnya yang Allah nak ajar. Kita takkan mampu nak please semua orang. Kita tak mampu nak ambil hati semua orang. Ada juga nak tak nak, ada benda kita sampaikan Al-Quran mesti akan bertentangan dengan nafsu orang, kehendak syahwat, kehendak orang lain. So Allah kata, adakah engkau kira bahawa orang yang tinggal di gua dan pihak Ar-Rakim itu termasuk tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Maksudnya apa yang Yahudi suruh tanya itu sebenarnya bukan benda yang ajaib sangat. Bukan itu sahaja benda yang ajaib. Sebelumnya kalau kita tengok surah Al-Baqarah, itu nantilah bila Nabi, kalau kita sendiri yang baca Quran, Nabi belum sampai lagi cerita Al-Baqarah semua tu, sebab Nabi masih di Mekah. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak lagi perkara-perkara yang jauh yang kita dah lalui, iaitu Nabi Isa lahir tanpa ayah. Kita tahu pasal kisah Zakaria semua, dia ada anak dalam keadaan dia dah tua sangat. Dalam apa tu, Ibrahim, isterinya tak ada, isterinya mandul pun boleh ada anak. Jadi dalam keadaan banyak lagi benda ajaib, dan tentu saja keajaiban itu kita nampak setiap hari, langit bumi, diri kita sendiri. Tapi kenapa kita tak perasan? Sebab kita lihat setiap hari. Awal-awal kita tengok budak kecil-kecil, anak saya kecil-kecil, anak yang first dulu, dia bawa tangan, dia kagum. Duduk perhati apa nak buat dengan tangan ni. Oh, dia dah tahu, dia tepuk muka kita. Oh, ni boleh buat. Dia capai habis semua. Yang kecil tu lagi, habis semua dia capai. Sebab dia dah tahu kegunaan tangan, dia tahu kegunaan kaki. Kagum je. Kita hebat lagi. Bila kita akan kagum, bila kaki kita kena potong, baru kita akan rasa, Allah, nikmatnya kaki tu. Bila dah tak ada, baru kita akan terasa. Bila orang kena kecil manis tu, dia potong kaki tu, baru dia akan terasa. Masa kita sekarang, kita tak rasa. Orang kata orang letihnya pun nak berjalan. Untunglah dapat berjalan. Untunglah dapat kita berjalan. So Allah nak bagi tahu, jangan itu fokus kita. Fokus kita jangan, bukan keajaiban. Kita dah cerita tadi awal panjang lebar tadi, dekat sejam yang kita cerita Dajjal bawa keajaiban. Hebat. Allah setakat bomo tolak hujan bagi dia tak ada apa-apa. Kalau kita kan ada kepercayaan orang Melayu, kononnya bomo ni boleh tolak hujan. Ini panggil hujan lagi turun. Keluar tumbuhan lagi. Allahu Akbar. So Allah kata, adakah kau kira bahawa orang tinggal di gua yang mempunyai Ar-Rakim? Ar-Rakimnya apa? Perbezalah pandangan ulama. Ada yang kata monumen, ada yang kata dia tanda apa, batu bersurat itu sendiri. Bahkan ada juga pandangan apa tadi yang mengatakan anjing itu sendiri. Wallahu alam, saya tak pasti. Ada pandangannya. Tapi yang saya tahu, yang kita baca dalam kitab tafsir, yang mengatakan Ar-Rakim ini batu bersurat lah kalau kita nak panggil.
Maksudnya diceritakan mengenai kisah yang ajaib tu. Mereka ni tertidur berapa ratus tahun semua, diceritakan pada batu bersurat tu. So Allah nak kata, adakah kamu, mula-mula Allah kata mengenai adakah kamu rasa Ashabul Kahfi itu benda ajaib, maksud orang yang betul-betul tengok benda tu berlaku lah, jumpa betul-betul. Dan kita yang tak dapat tengok ni, adakah kamu rasa Ar-Rakim tu, cerita pasal tu kamu rasa sangat ajaib? So Allah tanya. Sedangkan maksud Allah nak bagi tanya, Allah tak jawab pun. Tapi maksud Allah nak cakap kat sini sebenarnya banyak lagi benda yang ajaib. Itu bukan fokus yang paling utama. Sebab nanti kita saat lagi kalau kita tak betulkan cara kita berfikir, saat lagi bila kita cerita pasal Musa dengan Khidir tu, dan cerita pasal Khidir macam-macam, Khadir tu, nanti kita akan banyak benda-benda pelik yang kita akan dapat daripada kisah Khadir pula. Nanti banyak kesimpulan yang pelik. So Allah nak bagi tahu awal, kita betulkan dulu pemikiran kita. Kisah Khadir itu bukan pelik, bukan itu saja benda yang pelik. Kisah Ashabul Kahfi ni bukan itu saja benda yang pelik. Padahal Musa pernah buat benda pelik dah sebelum ni. Musa suruh sembelih lembu, pergi pukul kat mayat, hidup balik. Pelik. Itu sampaikan Bani Israel kata, kau nak memperbodohkan kami ke? Pergi sembelih lembu, semua cari lembu ni. Tapi kita lupa kisah tu sebab Allah uji kita dengan kisah Khadir. Selepas pada Allah betulkan mentaliti ni, Allah terus uji kita dengan kisah harta tu. Kisah tu Allah dah uji dah. Dan lepas tu Allah uji lagi dengan apa yang Allah akan uji kisah harta tu. Allah akan uji, siapa nama pemilik dua kebun tu? Ulama bincang juga dalam tafsir-tafsir. Mungkin orang ni, mungkin orang ini. Allah nak betulkan apa yang Allah diamkan, kita diamkan. Itu kita tak cari benda yang lebih daripada itu yang nak dapat dalam Quran ni ibrah. So yang ini awalnya Allah nak betulkan cara kita berfikir. Pertama, jangan jadikan perkara yang ajaib itu sebagai yang utama. Perkara yang ajaib itu sebagai yang utama. So perkara ajaib bukan, tadi saya dah tulis awal kan, ajaib bukan hujah, bukan bukti lah. Bukti kebenaran, bukan. Fokus kita paling awal sekali, bukan. Yang kita dalam agama kita ada hujah, ada dalil. Kita terima kisah ni sebab Allah yang bagi tahu kat kita. Sebab tu kita terima. So Allah kata apa? Ingatlah. Allah kata ayat 10, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kata Allah, firman Allah SWT, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. So Allah tak cerita panjang-panjang, Allah terus pergi kepada perkara yang penting. Allah cerita ada pemuda-pemuda ni, Allah guna perkataan apa kat sini? Al-Fityatu. Fityatu ni maksudnya apa? Pemuda-pemuda. Maksudnya orang muda. Mereka ni melarikan diri daripada pemerintah mereka sebab pemerintah mereka tidak mengikut Islam. Bahkan dikatakan memaksa mereka keluar daripada Islam. Okey. Allah tak cerita siapa nama dia. Ada orang siap ada, kalau dalam kitab-kitab terutama ada kitab Bani Israiliyat, disenaraikan 7 orang nama dia. Bahkan ada setengah amalan, bahkan mereka kalau mereka nak lindungi mereka daripada ni, nak lindungi rumah ke apa, dia sebut nama-nama orang ni. Saya tak pasti sama ada amalan orang Islam atau amalan ni, tapi ada orang yang buat benda macam tu, disebut nama-nama dia untuk melindungi diri. Supaya orang kata terselamat daripada fitnah apa. Ada benda-benda karut itu yang orang buat, tapi Quran tak cerita sebab Quran tak nak fokus kat situ. Yang Quran nak fokus adalah kepada. Tapi kita cerita jugalah apa yang terdapat dalam kitab tafsir. Dikatakan, Allahu a'lam, dikatakan mereka ni terdiri daripada anak pembesar-pembesar Rom juga. Dikatakan, kita cerita sekadar pengetahuan sajalah. Kata dicerita kononnya mereka ni adalah anak pembesar Rom. Mereka sebenarnya tak kenal awal-awal, tapi mereka duduk satu majlis. Mereka rasa ada benda yang tak kena dalam majlis raja tu. Mereka rasa tak kena dalam majlis raja tu. So mereka
tiba-tiba mereka keluar apa, mereka bincang, dia kata aku pun rasa benda ni sama kan. Mereka rasa pelik. So mereka start jumpa raja tu, mereka nak pembesar kan, mereka kata kat raja tu benda ni salah. So raja tu diceritakan dalam kitab tu, dalam kitab tafsir tu, Ibn Katsir pun ada cerita. So disuruh dibuanglah baju pakaian yang menunjukkan mereka ni kerabat di raja. So mereka balik fikir balik. So masuk lalah mereka melarikan diri ke gua. Itu pun cerita sahaja. Yang penting itu bukan fokus kita, sama mereka orang kaya ke mereka orang miskin ke, itu bukan fokus kita. Fokus kita nak bagi tahu mereka adalah pemuda. Mereka adalah pemuda yang mereka melindung dalam satu gua. Mereka doa apa doa mereka? Doa ni kita boleh hafal. Rabbana atina min ladun karahmah. Apa maksudnya? Ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada kami dari sisimu. Maksudnya dalam keadaan yang mereka ditekan, mereka minta rahmat Allah SWT. Mereka minta kasih sayang Allah SWT. Mereka minta supaya Allah lindungi mereka daripada kesesatan. Itu yang kita kena doa selalu. Pertama kita kena minta apa? Rabbana atina min ladun karahmah. Minta rahmat Allah. Minta kasih sayang Allah. Minta perlindungan Allah. Tak cukup dengan itu, sebab kadang-kadang kasih sayang Allah boleh menipu diri kita juga. Ada orang dia jadi sesat. Ada orang dia jadi lupa diri. Sebab apa? Dia rasa tak apa, Allah sayang kita. Apa nanti dah tua, nanti kita taubat lah. Masih ada masa. Allah sentiasa menerima taubat. Betul. Tapi adakah kita akan sampai ke umur itu? Itu yang kita takutkan. Adakah sampai umur itu kita masih lagi berkehendak untuk membuat perubahan dalam diri? Sebab tu perubahan tak boleh ditangguh-tangguh. Sebab kita tak tahu bila maut akan menjemput kita. Jadi kita minta rahmat kepada kami. Tak cukup dengan rahmat, kita minta supaya apa? Allah sempurnakan. Wahai lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. So dia minta kepada Allah SWT, minta rahmat. Yalah, sebab yang sedang cari mereka ni orang yang nak bunuh mereka lah, ataupun nak kembalikan mereka kepada kekafiran. So mereka minta rahmat, perlindungan daripada Allah. Duduk kat gua. Ni gua ni bukan banglo. Duduk gua ni berselesa ke? Lembut ke? Tak, mereka berlindung dalam tempat yang ni. Tak tahu dengan bising apa, dengan ada kelawar apa semua, dengan apa ada binatang berbisa apa, mereka berlindung, mereka melarikan diri. Seperti mana kita tengok nanti pun Nabi Muhammad nanti dia akan berlindung di gua juga. Sebab apa? Bila dia larikan diri dengan apa? Dengan Sayyidina Abu Bakar tu, dia berlindung kat dalam gua juga. Di mana yang menariknya, Ibn Katsir bila dia tafsirkan, dia kata apa? Kisah yang bagi Ibn Katsir, kisah yang Abu Bakar tu dengan Nabi Muhammad menyuruh dalam gua tu lagi ajaib dia kisah ni, dia kata. Macam tu cara dia fikir. Kenapa dia kata ajaib? Sebab dalam Quran diceritakan, dia kata bila dia dengan sahabat dia kata apa? Kalau orang tu tengok bawah tu je, tu nampak. So Ibn Katsir kata itu lagi ajaib, dia kata. Macam mana boleh tak terfikir nak tengok ke bawah? Agaknya dia fikir macam tu. So kita dah fikir, ini kisah Ar-Rakim lah, ajaib lah. Tapi Ibn Katsir kata bagi dia kisah yang Sayyidina Abu Bakar dengan apa tu, dengan kisah diri dia dengan sahabat Abu Bakar menyuruh dekat gua tu lagi ajaib, dia kata. Sepatutnya nampak. Kita tahu dalam kisah ni nanti Allah akan nampakkan mereka pelik, duduk dalam keadaan menakutkan. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar tak ada pun, kalau dia tengok tangkap terus lah. Tak ada pun keadaan yang menakutkan, mengerikan apa. Memang dalam keadaan biasa. Tapi mereka tak tengok dengan izin Allah. Allah tak lintaskan dia untuk tengok pun. Mereka balik begitu saja. So bagi Ibn Katsir itu lagi hebat. So nak tukar minda kita berfikir. Supaya kita berfikir bukan soal ajaib tu, soalnya apa yang Allah cerita tu boleh memberi pengajaran. Apa yang Allah nak sampaikan dalam kisah Ashabul Kahfi ini lebih penting. So mereka minta rahmat. So ini doa yang kita kena hafal dan kita kena amalkan. Kita minta rahmat dan kita minta Allah sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan, supaya kerja kita adalah diredai Allah, belajar kita diredai Allah, apa yang kita nak buat, semua yang kita buat, setiap langkah kita diredai Allah SWT. Allah sempurnakan. Sebab kadang-kadang kita buat satu benda yang baik, kita tak mampu dah habiskan. Daftar kat universiti tapi ramai yang syahid.
Daftar dah ngaji apa semua elok, tapi awal-awal ramai, tapi bila lama-lama tinggal seorang nama seorang. Saya baru sama belajar balik minggu ketiga dah seorang berhenti lah. Saya pun tak tahu adakah saya akan menyusul selepas ni. Setakat ni ada lagi lah. Sebab ambil foundation ni dia penat, sebab dia kena ambil 7 subjek terus. Dia lepas kita dah ambil degree boleh kurang sikit. Sebab dia fondasi untuk bahasa Arab. Dia kena cakap Arab setiap hari dah ni. Dan saya pun tak tahu adakah saya cakap syahid. Allah Akbar. So kita minta supaya Allah bagilah rahmat di sisi dan sempurnalah petunjuk yang lurus bagi kami dalam setiap urusan kami. Kenapa kena penting doa ni? Semua orang baca Quran, semua orang baca hadis, tapi bukan semua orang boleh dapat manfaat daripada Quran, boleh manfaat daripada hadis. Buka itu dah rahmat Allah dah. Buka itu dah satu titik awal untuk kita dapat rahmat, tapi bukan semua diberi taufik untuk meneruskan atau dapat. Sebab tu kita minta doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita minta supaya ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang yang kita baca tu bermanfaat, tapi benda tu tak mampu nak bermanfaat si pembaca. Tak mampu manfaat orang yang membaca tu. So kita minta supaya Allah sempurnakan. Dah bagi kami ruang ya Allah, dah buka kami ruang, bagikan habiskan. Sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Dan Allah mustajabkan. Betul lah mustajab kan? Betul lah? Perkataan mustajab tu betul kan? Takut nanti takut tertukar. Mustajabkan doa mereka ni. Apa Allah kata? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. So Allah kata maka kami tutup telinga mereka di dalam gua selama berapa tahun. Menarik ya, Allah guna perkataan yang dibincangkan oleh ulama. Walaupun ada yang tak bersetuju, tapi ada juga macam Nomor Ayhan juga, dia kata perkataan darabna ni, daraba ni kan, apa maksud daraba ni? Pukul. Kalau kita dalam istilah orang Arab, kalau dalam Quran dia kata bila musafir, dia kata telah memukul bumi. Kenapa kata memukul bumi? Bila kata memukul bumi, dia dalam musafir dia memerlukan jalan yang jauh lah, maknanya memerlukan susah payah. So sini Allah guna perkataan fadarabna, dia tafsir sebagai tutup, seolah-olah nak kata Allah pukul telinga dia. Tapi ada yang tak setuju lah. Ada kata bukan pukul, maksudnya dia tutup lah. Dia tutup. Tapi perkataan dia yang Allah gunakan, dia perkataan yang menarik lah. Allah guna perkataan darabna, lalu kami tu tutup, lalu kami pukul. Bila pukul tu macam tak dengar lah. Bukanlah tiba-tiba dia cacat ke tidak. Ini cuma perumpamaan sahaja. Orang kata Arab Quran ni dia penuh dengan kata-kata yang orang kata double meaning kan. Ada sastra dia. So Allah kata fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinini adada. Lalu kami tutup pada telinga-telinga mereka dalam gua berapa tahun yang terbilang. Kalau Allah tutup mata, boleh tidur tak? Ada orang memang suka tidur dalam keadaan bising. Saya kenal orang yang boleh tidur dalam keadaan bising. Ada orang boleh. Kawan saya tu bising tidur, tak masalah. Tapi saya tak boleh. Saya antara orang yang tak boleh tidur dalam keadaan bising. Dan apa dah Allah tu tutup telinga. Tutup telinga, so dia boleh tidur dengan nyenyak lah. Sebab gua ni macam-macam benda bunyi kan. Kita tak tahu bunyi kelawar lah apa semua. Dalam perasaan takut apa semua lagi, tak boleh nak tidur. Tapi Allah kabulkan doa dia, Allah tutup telinga. Tutup telinga dan dalam apa? Sinina adada. Allah tak bagi tahu berapa tahun, tapi Allah kata beberapa tahun. So bila tutup telinga, tak dengar apa-apa lah. Bila tak dengar apa-apa, nyenyaklah tidur. Boleh tidur lah. Mereka ditidurkan tanpa berfikir apa-apa saja. Macam mana mereka boleh tidur dalam keadaan yang kata takut, sebenarnya tak boleh tidur. Tapi Allah bagi mereka rahmat. Allah yang turunkan rasa mengantuk, maka mereka boleh tidur. Dalam Quran sendiri, ketika sahabat diriwayatkan sahabat kalah dalam perang Uhud tu, selepas tu Allah turunkan mereka rasa mengantuk. Allah turunkan rasa mengantuk, so mereka boleh tidur. Mereka berjaga pun dalam keadaan, sahabat cerita dalam hadis tu tersengguk-sengguk. Sebab apa? Supaya mereka melupakan kekalahan tu.
supaya mereka tak rasa sedih yang melampau, supaya mereka boleh mulakan hidup yang baru, boleh mulakan strategi yang baru. Itulah Allah turun. Allah turun rahmat kepada mereka, boleh rasa tenang, boleh tidur. Kita tak siap homework pun, tak siap assignment pun, kita buat salah, pecahkan pinggan, pecah peret sekarang kecil-kecil dulu. Oh, tak boleh tidur malam. Saya semalam rasanya pukul 3.30 terjaga dah. Duduk fikir apa aku nak ajar ni esok ni. Orang tak terror macam tu lah. Kita tak boleh. Tapi mereka dalam keadaan yang kelang kabut ni, Allah turunkan rahmat. Kerana fitrah manusia kan, bila kita ada satu benda besar nak buat, kita akan rasa macam terfikir. Masa tu lah macam-macam idea datang kan. Oh ni esok cakap ni, Allah tahu-tahu anak nangis aku 5 dah, aku nak tidur. Tak boleh. So jadi macam tu. So mereka boleh tidur sebab Allah bagikan mereka rahmat untuk mereka tidur. Bila mereka dah tidur, thumma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua-dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Sebab banyak pendapat, pandangan, orang kata berapa tahun lah, 300 apa semua. Maka Allah bagi tahu mereka sendiri yang bangun sendiri pun tak tahu berapa tahun. Macam mana orang boleh bagi tahu berapa tahun, sedangkan yang bangun pun tak tahu. Dia pun tak mampu nak cerita. Tiba-tiba ada orang cakap 300, ada orang kata macam ni, ada 7 orang sama. Sedangkan mereka pun tak tahu. Mereka pun tak tahu berapa lama. So Allah kata, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. So kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan benar. So Allah kata apa? Naba'ahum. Bila kata naba' maksudnya berita yang penting lah. Sebagai pengajar bukan khabar. Khabar ni dia kata-kata je. Kedai baru buka tu khabar. Bila kita kata apa, oi, minyak dah turun harga, oh tu nabak tu bagi kita lah. Penting untuk kita tahu. Sebeza antara nabak dengan khabar. Itu doa saya lah. Macam itu. Maksudnya golongan macam ni lah. Maksudnya ada yang kata dua hari, ada yang kata satu. Mereka terpisah lah. Pemuda-pemuda tu lah merujuk kepada pemuda ashabul kahfi tu. So Allah kata apa? Summa ba'asnahum lina'lama ayyal hizbaini ahsa lima labisu amada. Supaya apa? Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan apa? Bil haqq. Banyak versi. Ada versi Yahudi, ada versi Nasrani, ada versi Israeliat datang dari kitab-kitab Yahudi, kitab tafsir apa semua. Tapi Allah nak ceritakan kisah yang benar, yang betul. Satu apa sahaja sebenarnya sikap kita adalah tadi awal tadi Allah kata apa? Allah turunkan kitab. Allah turunkan kitab. So nak rujuk kat mana? Rujuk kat Quran. Apa saja pendapat lain boleh jadi betul, boleh jadi salah. So yang dari Quran yang paling betul, dan bila Allah cerita dalam apa yang Allah cerita ni, pasti kita boleh dapat pengajaran dia. So Allah kata apa? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan benar. So maksudnya Allah nak katakan Nabi jangan rujuk orang Yahudi, mereka yang tahu banyak cerita, jangan rujuk mereka semua. Nak faham Al-Quran, kena tahu mengikut apa yang cara yang Allah nak faham. Itu yang Syekh Nabusi ni dia seorang ulama Syariah lah. Dia profesor lah, doktor. Dia antara orang yang selalu mengajar tafsir daripada dulu, sejak saya belum lahir, 1982, 1981 sampai sekarang lagi. Dia dalam, kalau siapa yang boleh bahasa Arab, masuk nabusi.com tu, dia sediakan daripada surah ceramah dia, daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Dia dengan anak murid dia semua letak dalam artikel lagi. Masa kita boleh dengar dan kita boleh baca nabusi.com tu. Jadi dia kata kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu berapa lama dia tidur. Tak tahu berapa lama tidur sebab Allah tak cerita.
Bila tak cerita, maksudnya benda tu tak penting. Kata dia, seperti mana kita tak tahu adakah Nabi Yusuf kahwin dengan perempuan yang nama Zulaikha tu tidak. Zulaikha tu pun tak tulis nama dia. Sebab benda tu tak penting. Kalau dia kahwin dengan Zulaikha pun apa faedah kat kita? Tak ada. Tapi yang dia larikan diri daripada zina tu faedah yang besar. Tak, kita kena kata dalam keadaan dia masih muda, dalam keadaan tidak ada siapa melihat dia, dia tidak membuat benda yang Allah benci, itu perlu kita contoh. Tapi yang dia kahwin ke tidak ada apa faedah pada. Jadi kita kekal sebagai kita tak tahu. So mereka sendiri bangun, mereka tak tahu, seolah kata Allah yang akan cerita dengan yang sebenar-benarnya. So siapakah pemuda-pemuda ni? Innahum fityatun. Kata fityatun ni maksudnya mereka pemuda. Amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Menarik. Pemuda, orang muda. Orang muda sifat dia suka apa? Enjoy lah. Betul? Enjoy. Kekayaan, kemewahan dia. Kalau orang yang baik-baik pun dia suka duduk ramai-ramai pergi main bola ke, duduk kat kedai kopi ke. Itu yang baik-baik lah. Yang kurang-kurang baik dia pergi disco ke, dia pergi mana-mana yang boleh menyolokkan diri dia. Tapi kita tengok pemuda di sini dia berkumpul dalam keadaan untuk taat kepada Allah SWT. Ini sikap pemuda yang kita nak. Kita nak bentuk karakter. Suatu kali saya tengok dalam video tu Ustaz Hazrizal dia ceritakan. Dia kata masalahnya adalah pendidikan kita tidak membentuk karakter. Yang membentuk orang dapat 9A, tengok 9A 10A, syabas, hebat. Orang-orang yang bawa yang ni adalah orang-orang yang ni. Kita tak pernah bawa cerita-cerita yang orang yang gagal, tapi kita cerita, di sebaliknya sebenarnya dia bekerja, dia pergi buang selemak ke apa semua, dia seorang yang membantu mak ayah dia. Cerita-cerita tak ada. Sebab kecemerlangan kita dilai dengan 9A, 10A, 11A, 13A kalau ada. Itu. Jadi kita tak membentuk karakter. Sebab kita tengok macam Ustaz Hizah tu dia cerita, kalau dia pergi seminar tu dia ajar, orang kata angkat kanan, semua pun angkat kanan. Angkat kiri, semua pun angkat kiri. Cubit muka kawan, seolah-olah kita sedang membentuk robot. Saya pun selalu pergi buat benda-benda mutafik seperti masa ni, tu yang kita buat. Bangun, teruk, duduk, robot kali ni. Jadi kita tidak membentuk karakter. Kita menjadikan robot-robot. Sebab tu kata Hazirah tu dia suka kalau ada seorang ni dia seorang yang tak buat. Dia kata kenapa nak cuba muka kawan buat, kenapa nak sakitkan orang? Ya, itu dia ada karakter. Tapi awaslah dalam kita membentuk karakter, kita kena bentuk dia dengan akhlak. Kata dia jadi kurang ajar pula. Dia ada ujian di antara dua-dua. Jangan dibiarkan karakter tu boleh dibentuk dengan baik. Dia jadi orang yang ada karakter, tapi dalam masalah dia beradab. Kalau salah buat, dia akan tentang semua benda pun tak betul juga. Jadi dia akan boleh dibentuk dengan baik. So orang-orang pemuda ni dia ada karakter dia sendiri. Saat orang menyembah benda selain daripada Allah, mereka berkumpul untuk menyembah Allah SWT. Itu karakter yang ada. So biasanya juga orang muda ni kalau betul caranya, dia lebih mudah nak terima kebenaran. Sebab dia ada sifat melawan. Dia ada sifat nak berbeza dengan, orang kata, beza dengan masyarakat dia. Dia ada sifat berbeza. Sebab tu bila Nabi datang, orang-orang miskin ikut, orang-orang muda ikut. Mana Abu Lahab semua malah tak nak ikut. Sebab mereka dah ada doktrin mereka sendiri. Mereka dah ada pegangan mereka sendiri. Orang muda tak, dia boleh bentuk lagi. Buat belah jahat pun boleh, belah baik boleh. Itu di faedah nak menunjukkan bahawa kenapa disebut pemuda-pemuda ni. Sebab pemuda-pemuda ni, orang muda ada masa kalau dia tak nak, dia tak ambil pot dah. Dia tinggal terus. Sama ada dia tinggal terus atau dia buat sungguh-sungguh. So Allah rakamkan sendiri bahawa pemuda-pemuda sini mereka telah ditakdirkan Allah SWT berkumpul untuk mencari, untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan tauhid. Di sini kita tahu ujian pertama yang Allah nak sampaikan kita adalah ujian agama lah. Ini kisah pertama,
Fitnah yang pertama sebelum datangnya fitnah-fitnah Dajjal adalah fitnah ujian agama. Tauhid. Kita zaman sekarang ni kita diuji dengan ni ujian agama. Dengan material dia, dengan kepopularitian dia. Zaman sekarang mengajar agama boleh kaya. Boleh kaya raya pun, boleh popular pun. Orang zaman dulu susah, kena kejar sedih-sedih kita baca Quran. Aku tak rasa benda-benda ni sebenarnya. Kita popular pun, kita ni orang dengan ada da'i lah, dengan ada apa, pencetus ummah, rasa tak cukup duit nanti saya pun nak masuk pencetus ummah ni. Kan boleh lagi, kalau da'i tak boleh lah, tua dah. So benda-benda yang semuanya menguji ujian agama ni zaman dia. Zaman manusia difitnah dengan agama itu sendiri. Bahkan ada yang jual air itu satu hal lah. Kadang-kadang ada yang jual baju yang telah dibaca dengan Al-Quran pun ada. Dijual dengan harga yang mahal. Sebab apa? Sebab hasil daripada, sebab kita tahu benda-benda agama dia orang suka. Itu drama. Kenapa drama? Drama tak ada cerita pasal agama langsung, tapi semua artis-artis pakai tudung dalam drama. Sebab apa? Untuk menarik perhatian supaya orang tengok. Padahal di luar dia tak pakai pun. Cerita tu tak ada guna-guna. Cerita pasal agama kadang-kadang dia jatuh, orang sambut pun. Lelaki sambut pun dia. Tapi sebab apa? Sebab agama sangatlah, apa tadi yang kata agama ni sangatlah, orang kata jadi, orang kata pisang panas lah, pisang goreng lah zaman ni. Sebab tu kalau nak buat syarikat pun nama mesti ada nama bunyi Arab sikit. Sebab kita diuji dengan agama. Macam-macam lah ujian kita zaman sekarang. So zaman ni orang diuji dengan agama. Sekarang pun kita kadang-kadang orang nak bawa benda pelik. Orang kata aku tahu, cikgu aku tahu benda baik, kita pun percaya. Itu dulu, kalau tak silap dua akam dulu antara arwah syari dulu. Ya Allah ampuni dosa dia. Semoga Allah ampuni kita semua lah. Apa tu, dia jumpa dengan seorang budak ni. Budak mimpi dia, dikatakan budak tu mimpi dia Imam Mahdi. Maksud dia percaya. So benda-benda macam tu kita diuji. Agama macam-macam lah. Kalau cerita pasal fitnah agama ni depan panjang. So zaman tu orang diuji. Orang diuji, pemuda-pemuda ni diuji dengan fitnah agama tu, di mana semua orang membuat benda yang bertentangan dengan apa yang Allah nak, bertentangan dengan Islam. So mereka tinggalkan kaum mereka. Seperti mana Nabi Muhammad sendiri pun kadang-kadang dia beruslah, dia duduk kat gua tu kan, Gua Hira dia kata. Gua Hira yang dia dapat tu, yang dapat wahyu. Dia duduk satu gua tu, dia berselindung supaya apa? Dia boleh beribadat kepada Allah SWT. Gua Hira lah kan, yang akhirnya dia dapat wahyu tu. Kita taklah digalakkan pergi ke sana. Kita kena ada masyarakat yang boleh diuruskan. Sebab kita bukanlah kritikal sampai kita tak boleh nak semayang apa. Sekarang tugas kita adalah supaya kita membetulkan masyarakat lah. So Allah kata sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka sendiri doa kepada Allah SWT. So Allah kata innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. So Allah kekalkan mereka dengan keimanan, dan Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Di antara petunjuk dia, Allah buktikan kepada mereka bahawa Allah mampu tidurkan mereka dalam beratus-ratus tahun, mereka bangkitkan kembali. Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah mampu hidupkan benda yang telah mati. Kita tahu dalam surah Juzul Amal ni banyak sekali Allah cerita pasal kiamat, semua sebab Allah nak tunjuk bahawa Allah boleh hidupkan orang yang telah mati. Itu yang menjadi penentangan yang paling hebat oleh orang Arab Quraisy. Mereka tak percaya bahawa akan dibangkitkan semula. Bahkan diriwayatkan dia pernah bawa tulang belulang pun jumpa Nabi. Macam mana Allah nak hidupkan balik benda ni macam ni? So Allah datangkan cerita Ashabi Kahfi ni. Mereka pergi tanya orang Yahudi, tapi orang Yahudi datangkan cerita ni nak bagi tahu sebenarnya Allah boleh hidupkan orang yang mati. Tempelak kepada mereka lah sebenarnya. Kau rasa cerita ni ajaib, sebenarnya yang Allah nak cerita yang kamu tak percaya. Yang kamu tak percaya ialah Allah akan bangkit orang mati, dan Allah akan bangkitkan, Allah dah bangkitkan pemuda ni. Mereka dibangkitkan setelah tidur yang amat lama. Sebab Nabi berkata tidur ini adalah adik-beradik yang matilah. Tidur ni matilah. Ada orang betul-betul tidur mati, memang tak dengar apa-apa. Saya dulu macam tu juga. Saya sampai sekarang pun. Kan tu, kalau tipu nanti isteri dekat luar, anak jerit nangis macam mana pun.
fadarabna ala azinihim. Allah dah tutup telinga saya. So Allah kata apa? Naqusu alaika naba'u biha innahum filatul amanu birabihim wazinahum huda. So bila kita serahkan diri kita kepada Allah, bila kita ingat Allah di waktu senang, so Allah akan ingat kita di waktu susah. Allah akan sentiasa jawab doa kepada orang-orang yang sentiasa bergantung diri kepada Dia. Sebab tu pergantungan harap kita mesti kepada Allah SWT. Sebab tu masa bila ditafsirkan pada ulama, bahkan gua yang mereka pilih ni pun sebenarnya Allah yang tentukan. Wallahu alam, ada banyak pendapat kan, banyak pandangan. Ada kata Jordan, ada banyaklah pandangan. Yang hakikatnya Allah saja yang tahu. Tapi nak bagi tahu, Allah yang tetapkan jumpa, Allah yang tetapkan mereka pilih gua apa, sebab nanti Allah akan bagi tahu matahari ni duduk keadaan macam ni, kedudukan dia macam ni. Allah yang bagi hidayah. Allah yang tentu. Seperti mana macam kita tengok, tahu je minat haiwan-haiwan ni, tahu je nak makan apa, tahu nak cari apa, begitulah. Allah bagi hidayah dalam bentuk apa? Dalam bentuk fizikal dan bentuk hidayah dalam bentuk agama. Yang dari situ daripada awal pun Allah dah tentukan mereka akan jumpa gua kat situ. Gua apa pun Allah yang tentukan. So Allah kata warabatana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya andai kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Ada yang kata, ada setengah ulama mentafsirkan bahawa apa yang mereka kata ni, mereka kata depan raja lah, ataupun mereka kata depan kaum mereka, dan mungkin juga mereka kata sesama mereka sendiri. Gua tu wallahu alam, kita tak dapat ketahui. Tapi yang penting Allah bagi tahu, Allah yang teguhkan hati mereka. Dan perkataan berdiri sini bukan maksud dia mungkin boleh jadi, bukan saja maksud berdiri, boleh juga maksud apabila mereka telah membulatkan hati mereka. Untuk apa? Untuk melarikan diri daripada kaum mereka ni. Mereka kata Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tak sembah selain daripada Allah. Kami tak sembah batu-batu. Kami tak sembah apa sahaja selain daripada Allah, dan kami tidak menyeru Tuhan selain daripada Dia. Itu sikap dia. Allah nak ajar tauhid adalah mengikut Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sesungguhnya kata mereka, andainya kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Kalau kami mengatakan bahawa Tuhan kami ada lain selain Allah, berhala-berhala, batu-batu itu adalah Tuhan selain Allah, menunjukkan perkataan kami adalah perkataan sesat, perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. So menarik, bila Allah cerita sini, Allah tak cerita seorang pemuda sahaja, Allah cerita pemuda-pemuda, menunjukkan bahawa kalau kita nak buat sesuatu, eloklah ada kawan. Kalau contoh kita dalam keadaan kita ni, kita baru keluar, kita baru masuk Islam ke apa, kita carilah orang-orang yang boleh membantu kita. Jangan duduk seorang-seorang. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita akan depress lah. Contoh kalau kita dah lahir dari Islam pun, tiba-tiba kita baru nak berubah, orang nak kita pergi carilah kawan-kawan yang elok, carilah kawan-kawan yang nak pergi belajar apa, supaya kita tak rasa tertekan. Kita duduk dalam grup yang sama, dia tak jadi apa-apa. Sebab tu bila dicerita dalam Riyadhus Salihin, dicerita di mana satu orang ni dia dah bunuh 99 orang. Kemudian dia jumpa satu orang ahli ibadah, dia kata, ada tak ada ruang untuk aku beribadah? Dia kata tak ada lah, kau ni bertaubat pada Allah tak ada, sebab kau ni jahat sangat lah, bahasa saya lah. So dia bunuh cukup 100. Dia cukup 100, dia jalan lagi, dia jumpa dengan satu orang alim, orang yang ada ilmu agama, orang ahli ilmu. So ditanya kepada dia, ada tak ada ruang? Lebih kurang dia kata, apa yang menghalang kamu apabila kamu hendak bertaubat kepada Allah? Tapi dia bagi satu pengajaran, dia kata kena keluar daripada kampung dia, kena pergi cari orang yang baik-baik lah, kena duduk dalam crowd yang baik-baik. So bila kita nak mulakan satu benda, elok kita berteman lah. So bila even Nabi Muhammad dia berhijrah, dia tak pergi seorang-seorang. Boleh je Jibril teman dia, tapi dia dia ajak Abu Bakar. Masa dia pergi Mi'raj, dia siapa teman dia? Jibril. Kenapa Jibril? Kenapa Jibril tak teman dia pergi berhijrah ke Madinah? Sebab kita tak disuruh tiru Nabi pergi naik langit. Tak suruh.
Tapi kita disuruh untuk, kalau ada keadaan kita boleh berhijrah, tapi kena bawa kawan, kena bawa teman, supaya ada yang boleh melindungi kita, ada yang sama-sama boleh kita menguatkan perasaan kita ni untuk ikut Allah SWT. So ada teman, ada kawan, so boleh tiru, boleh ikut. So Allah nak ajar. So manusia tak boleh hidup seorang-seorang, duduk. Bila dah berubah, semua duduk seorang-seorang. Bila dah ikut Islam, semua jadi gelap pun. jadi macam tak bermaya. Itu bukan Islam. Islam sepatutnya boleh berubah, kita boleh berubah lah. Tapi kita ada kontrol. Tak tiba-tiba kita jadi semua jadi tengok semua jadi lain. Jadi macam menung je, menangis biasa. Tak menangis seorang-seorang kat rumah malam-malam pukul 4 pagi 5 pagi tu baguslah. Tiba-tiba duduk menangis. Kenapa? Aku ingat neraka. Jangan macam tu sangat. Jadi takut. Jadi bukan maksud kita berubah tu kita kena habis, tak. Sebab tu ada orang ni zaman Nabi, dia dulu berpuisi. Nabi benarkan dia terus bersajak. Tapi Nabi jaga dia punya lirik tu. Kalau dia kata apa, kami ada Nabi yang tahu masa depan, dia tak boleh. Ini syirik. Dia tak boleh padam. Dia jaga. Sebab orang yang tokoh pada zaman jahilah, kata Nabi, dia di zaman di Islam dia tetap juga tokoh. Sepatutnya bila dia ikut Islam, dia lebih ke depan lah. Sebab dia nak tarik orang supaya ikut Islam. Bukan tiba-tiba semua jadi gelak pun tak nak gelak dah. Kita Assalamualaikum. Duduk kat masjid. Tak. Allah suruh kita berdakwah, Allah kita keluar kepada masyarakat. So kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi, dan kami tidak mengira Tuhan selain Dia. Sesungguhnya andai kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. So mereka kata lagi, haula'i qaumun attakhazu min dunihi alihah. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selainnya. So mereka berselisih dengan masyarakat mereka. Mereka tengok apa kaum-kaum mereka, masyarakat mereka, dia jadikan Tuhan-Tuhan tu untuk disembah selain daripada dia. Buat bahala ke, dia jadikan benda-benda lain sebagai Tuhan. So mereka kata, sebab mereka orang muda, mereka berfikir, mereka kata, laula ya'tu alaihim bisultanin bayyin. Dia kata apa? Bayyin. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan untuk disembah selainnya. Mengapa mereka tak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maksudnya mengapa mereka tak datangkan dalil? Balik-balik kalau dia kata apa, mana dalilnya, mana buktinya? Nenek moyang kami kata macam ni. Itu je dalilnya. Sini pun Allah nak ajarkan kita, nak buat apa mesti ada dalil. Dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah, dan juga dalilnya daripada dalil akidah daripada alam sekeliling ni semua boleh kita lihat kebesaran Allah. Pasti ada yang menciptanya, pasti dia tidak akan berlaku sendiri. So mengapa mereka tak mengumpulkan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Faman aslamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah? Apa maksud zalim? Zalim di sini maksudnya apa? Dia mengurangkan hak seseorang. Zalim bukan maksudnya gedebak pukul orang, tak. Zalim ni maksudnya meletakkan satu benda tak kena pada tempat dia. Contoh, kita ada anak, kita kata 5, kita ada anak 3 tahun. 3 tahun pun kita bagi RM50 kat dia. Saya kalau bagi anak saya umur 9 bulan RM50, saya akan menangis. Sebab nanti takut. Dia koyak, dia masuk dalam mulut, dia koyak dan dia masukkan dalam mulut dia makan. Maksudnya tak adil lah. Contoh darjah 6, bagi macam orang nak duduk universiti, dia akan merosakkan dia. Bagilah keluar malam pun tak balik pun tak apa. Dia akan kata, ayahlah ayah terbaik yang ada dalam dunia ni. Tapi di sisi Allah, saya lah ayah yang paling teruk dalam dunia ni. Sebab apa? Memberi kebebasannya. Itu maksud zalim. Kita ingat zalim tu baik tak? Zalim itu maksudnya meletakkan satu benda tak kena pada tempat dia. So zalim di sini untuk Allah Taala ialah tidak menyembah Allah lah, tidak memperhambakan diri kepada Allah, dia menyembahkan benda yang lain. So dia tidak memberi hak kepada Allah, meletakkan satu benda tak kena pada tempat dia.
So Allah kata apa? Maka siapakah yang mereka kata maka siapakah lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah? Apa pendustaan mereka? Mereka mengatakan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Mereka mengatakan berhala-berhala ni Tuhan selain Allah SWT. Orang-orang yang menyembah berhala ni kadang-kadang kita sendiri pun ada orang pergi ke kubur. Dia cari orang tempat-tempat wali-wali keramat yang mana-mana semua, dia pergi keluar semua, dia minta kat orang. Kadang-kadang orang jadikan tempat ibadah, makam dia, kubur dia tinggi kan. Ada tempat yang di Singapura sampai tinggi, kita ingat masjid rupanya tak, makam. Tempat situlah orang minta macam-macam ke atas. Jadi kita telah menjadikan orang-orang yang dah mati itu sebagai tempat kita meminta pertolongan. Itu berlaku. Pergi kat pulau mana orang pergi minta, kalau kat di Indonesia mana lagilah banyaknya orang buat benda ni. Dia minta kepada orang yang dah mati, yang dikatakan kononnya orang-orang ni keramat. Jadi kita minta kepada benda yang tak bernyawa. Sepatutnya kita minta kepada Allah SWT. So siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan terhadap Allah SWT? So ayat 16 Allah kata wa izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah, fa'u ilal kahfi yanshul lakum rabbukum min rahmati. So Allah pula beritahu, tadi mereka yang cakap, menunjukkan bahawa yang mereka cakap tu sebelum mereka pergi ke gua lah. Sebab Allah kata, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Fa'u ilal kahfi. Maksudnya apa? Perbuatan mereka pergi ke gua itu pun juga adalah ilham daripada Allah SWT. Allah sendiri yang memberi petunjuk apa yang mereka perlu buat. Mereka bukan tahu, mereka tak tahu nak pergi mana.